Kerja, kerja, kerja. Anda memohon pekerjaan, Anda sudah lulus ujian, Anda sudah pergi temu tugas, tapi Anda gagal. Kenapa? Mari bersama dengan saya, kita rungkaikan. Halo tuan-puan semua, apa khabar anda semua? Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu. Kali ini saya akan bagi 10 tips perkongsian bagaimana caranya anda menyediakan resume anda. Yang pertama, gambar. Biar gambar berbicara. Jadi gambar anda dalam resume anda tersebut, gambar profil anda tersebut, pastikan ianya menarik majikan anda ataupun panel penemu tugas anda. Sekiranya anda perlu memuat naik ke dalam My Resume, kalau dalam SPA, anda perlu muat naik kan, pastikan anda muat naik gambar yang kemas, yang formal dan yang menarik. Menarik maksudnya dari segi penampilan kamu dalam gambar tersebut. Janganlah pakai t-shirt bulat ataupun berkolor bulat. Pakailah kemeja dengan necktie, pakai coat, baru nampak kemas. Kalau anda pakai kemeja dengan tie saja pun okey. Jangan pakai round neck t-shirt yang ada jenama kat situ. Ada yang saya pernah nampak, dia ada jenama XYZ depan dekat collar lagi. Tolonglah jangan pakai macam tu. Anda perlu ada satu kelainan daripada calon lain kalau nak berjaya kan. Kalau anda gunakan gambar, jangan guna gambar letak muka sahaja. Kalau boleh separuh badan, ataupun satu badan. Kalau gambar tersebut boleh menonjol, satu badan pun bagus. Buat satu gaya yang profesional, gaya eksekutif. Be different from others. Dan bila anda, bagi yang wanita pula, kalau rambut anda terbuka, loose hair, pastikan rambut anda tu tak berwarna. Sebab ada yang saya nampak warna rambut sampai warna perang, warna kuning. Ada yang kemerah-merahan. Sebab kalau anda nak bekerja di sektor awam, anda punya rambut, kalau aslinya warna hitam, dia kena hitam. Tak boleh berwarna. Tapi kalau asli rambut anda tu hitam, warna kuning ataupun putih, itu tak mengapa. Tapi bersedialah, anda akan ditanya masa temu tugas. Adakah rambut, panel akan tanya, adakah rambut kamu ni original? Ya, jawab. Okey, tak apa, tak mengapa. Okey, jadi pastikan gambar tu paling penting. Yang pertama tu tadi. Tuan-puan semua, resume merupakan satu dokumen yang sangat penting sebelum anda pergi temu tugas. Ia ibaratkan satu senjata sebelum anda pergi berperang. Dalam resume anda tu, ia memberi satu keterangan ringkas berkaitan dengan diri anda. Dari gambar anda, nama anda, sehingga kepada orang yang anda jadikan sebagai rujukan ataupun referee. Jadi tuan-puan semua, pastikan anda menyediakan satu resume yang boleh menarik minat, boleh menarik perhatian, giving a very excellent impression to the interviewers ataupun majikan anda. Yang kedua, tuan-puan, biodata ataupun keterangan diri anda, penerangan diri anda tu, contohnya nama anda. Pastikan nama anda adalah nama penuh yang diletakkan dalam resume. Lepas tu biasanya dia akan minta tarikh lahir, bangsa, agama, nombor telefon, email anda. Itu yang biasanya diminta dalam resume. Kalau dalam My Resume pun anda kena masukkan biodata tersebutlah. Okey, satu lagi dalam penggunaan email pula. Saya faham masa anda di sekolah ataupun di IPT, IPTA ke IPTS, email anda yang saya pernah nampak, email yang mungkin kamu kreatif ataupun mungkin kamu minat pelakon ataupun mungkin anda sengaja nak letakkan satu email yang anda suka, tapi kalau boleh gunakan email yang formal. Formal maksudnya kalau boleh gunakan nama kamu yang lebih jelas. Jangan gunakan
band XYZ ABC 89.com, something like that. Jangan. Gunakan yang lebih formal. Kadang-kadang dia ada powerrangers.com, powerrangers@gmail. Jadi gunakan email yang lebih formal, itu masukkan dalam biodata anda. You create a new email untuk anda daftar pekerjaan dan sebagainya. Yang ketiga, tuan-puan, maklumat akademik perlu ada dalam resume anda. Maklumat akademik tersebut mengandungi satu bilangan. Mesti ada anda duduki PMR, SPM, STPM ataupun diploma, degree yang tertinggi. Mulakan daripada yang tertinggi itu, nama degree contohnya, kamu bachelor in what, kemudian ruangan seterusnya, university, IPTA, IPTS, lepas tu letakkan CGPA, tahun dari tahun berapa, tahun graduasi berapa, ringkaskan, buat dalam bentuk jadual, lepas tu kemaskan. Yang keempat, tuan-puan, pengalaman kerja anda, buatkan dalam bentuk jadual yang kemas. Pengalaman kerja maksudnya pekerjaan terakhir ataupun terkini, kemudian yang kedua terakhir dan seterusnya sehingga pekerjaan yang pertama. Letakkan di ruangannya, nama, jawatan, majikan, kemudian tugas-tugasan kamu, letakkan di situ. Huraikan secara ringkas apakah tugas-tugasan anda, pencapaian anda dalam pengalaman kerja tersebut. Kalau anda tak ada kerja, tak ada pengalaman bekerja, letakkan pengalaman di sekolah, pengalaman anda di IPTS, IPTA, jawatan anda di situ sebagai apa, setiausaha, sebagai presiden, sebagai AJK, letakkan. Be kreatif. Jadi letakkan dalam bentuk jadual yang menarik. Jangan risau kalau anda tak ada pengalaman kerja, tapi anda bertugas ataupun selaku pemegang jawatan dalam persatuan ataupun klub itu adalah pengalaman anda juga. Yang kelima, tuan-puan, pencapaian anda di tempat kerja anda, pencapaian ataupun tugas-tugas rasmi anda tersebut, apa yang telah anda buat, apakah sumbangan anda kepada majikan anda, dan juga di luar tugas rasmi anda tersebut, mesti anda ada terlibatkan. Contohnya, anda terlibat dalam persatuan, anda terlibat dalam sukan, aktiviti sukarelawan dan sebagainya. Letakkan dalam satu bentuk jadual. Mungkin anda telah nampak banyak resume yang berlega-lega dalam web ataupun dalam Google, dalam Facebook. Saya tengok resume itu lebih kepada pekerjaan swasta. Dia nampak very kreatif, nampak very eksekutif. Tapi kalau nak bekerja dengan sektor awam ni, kita lebih terperinci ataupun lebih make it simple, mudah kita baca, mudah kita tangkap apa yang ada dalam resume anda tersebut. Pencapaian anda tu letakkan dalam bentuk jadual. Yang keenam, tuan-puan, kebolehan anda ataupun skill anda, letakkan juga dalam satu bentuk jadual. Skill anda, mungkin anda boleh mengambil gambar, membuat video, anda ada skill menjadi seorang juru cakap ataupun jadi juru hebah, jadi MC satu-satu majlis dan sebagainya. Anda boleh bercakap dalam bahasa ketiga, bahasa keempat, bahasa Spanish, Anda boleh bercakap dalam bahasa Thailand dan sebagainya. Anda nyatakan dalam satu bentuk jadual. Itu skill anda. Anda boleh mengimpal, anda boleh potong pokok. Letakkan saja dalam tu skill tu. Be different from others. Anda boleh main bola, anda boleh menimbang bola, menimbang bola dalam 1000 kali dalam satu masa tanpa henti dan sebagainya. Whatever skill, just put it there. We want to see some extraordinary in you. Be different from others. Yang ketujuh, tuan-puan, anda pastikan anda letakkan referee ataupun orang yang anda nak rujuk diri anda tersebut. Pastikan orang yang anda rujuk tu ataupun penyokong anda tersebut tu adalah orang yang mengenali anda. Jangan main tangkap muat saja nama tersebut, lepas tu bila pihak majikan ataupun penemu duga ni call, lepas tu orang tu kata, siapa ni? Saya tak kenal lah.
Oh, kenal macam tu saja. Jadi bahaya bagi maklumat yang akan diberikan, dan juga janganlah letak orang yang tak suka pada anda walaupun mungkin dia bekas majikan anda. Lepas tu anda ada buat hal dekat tempat kerja tersebut. Ataupun dia memang tahu keburukan kamu. Letakkan orang yang kamu percaya, seorang mentor kamu ataupun mungkin pengetua sekolah kamu, ataupun mungkin juga lecturer sekiranya anda baru habis menamatkan pelajaran. Pastikan orang tu orang yang mengetahui tentang kebaikan pada diri anda. Yang ke-8, tuan-puan, pastikan anda gunakan bahasa yang mudah dan bahasa yang ringkas. Maksudnya di sini sama ada anda gunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia, tapi gunakan terminologi ataupun bahasa-bahasa perkataan yang mudah. Janganlah gunakan bahasa-bahasa yang jargon English words yang terlalu dalam tu. Kita bukannya nak bertanding menggunakan bahasa, tapi gunakan bahasa yang mudah dan cepat kita fahami, ataupun mudah ditangkap. Sebab kalau anda tulis panjang lebar lepas tu gunakan terminologi yang pelbagai, itu nampak macam satu egoism. Boleh gunakan, tapi jangan terlalu dalam bahasa yang jarang-jarang digunakan. Yang ke-9, tuan-puan, gunakan warna ataupun simbol yang berlainan. Be kreatif dalam anda membuat resume tersebut. Sebab bila anda ada satu kelainan, anda menunjukkan kreativiti dan usaha anda untuk menonjolkan sesuatu yang luar biasa dan kemahiran anda. Contohnya anda gunakan simbol-simbol, simbol ikon yang menunjukkan sesuatu benda dalam resume tersebut. Contohnya kalau anda kemahiran komputer, letakkan simbol komputer, komputer ataupun Microsoft Word dan sebagainya. Be creative, be different from others. Yang terakhir dan yang ke-10, tuan-puan, anda pastikan anda semak apa semuanya yang anda masukkan dalam resume tersebut. Semak dari gambar anda dan dari perkataan yang terakhir sekali dalam resume tersebut. Kadang-kadang kita jumpa kesilapan ejaan, typo dalam resume tersebut. Ini menunjukkan bahawa anda tidak memiliki satu tahap ketelitian, kekemasan. Ketelitian anda membentuk satu dokumen ataupun ketelitian anda dalam membuat satu ayat, atau membuat surat. Contohnya bila anda bekerja, anda buat surat, lepas tu dalam surat tersebut banyak kesilapan ejaan, kesalahan tata bahasa dan sebagainya. Dalam resume anda tersebut, anda gunakan ayat yang ringkas, yang kemas, dan teratur. Ini menunjukkan bahawa anda ni seorang yang sangat teliti dan profesional. So pastikan ingat resume tersebut jangan gunakan resume yang dah 3-4 tahun yang lepas. Buatlah resume yang baharu supaya anda dapat masukkan maklumat yang baharu, dan nampak anda bersedia dan nampak ada usaha anda untuk menyediakan satu resume yang terbaik untuk diri anda. Bukan untuk panel, tapi untuk diri anda. Baiklah, tuan-puan, saya dah bagi 10 tips ataupun perkongsian bagaimana nak menyediakan resume yang terbaik. Jadi kesimpulannya di sini, pastikan anda membina satu resume yang boleh mewakili anda untuk menerangkan diri anda, memberi keterangan ringkas tentang diri anda sebelum anda pergi temuduga dan semasa anda temuduga tersebut. Pastikan resume tersebut kemas, dan juga menarik, lain daripada yang lain, kreatif, inovatif, profesional. Semua ciri-ciri dalam menyediakan resume itu perlu ada. Dalam perkongsian yang saya telah buat sebelum ini, ciri-ciri tersebut perlu anda terapkan dalam penyediaan resume pun. Jangan ambil mudah. Buat resume memang perkara yang mudah, tapi bila anda ambil mudah dengan menyediakan resume anda, bahaya bagi diri anda. Benda yang remeh-temeh ni boleh menyebabkan
anda gagal temuduga. Jadi pastikan anda sentiasa membuat satu resume yang menarik, profesional, dan terbaik untuk diri anda. So, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Moga anda semua sentiasa sehat dan berjaya dalam temuduga, berjaya dalam apa jua anda ceburi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.